Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Tahniah kepada semua pelajar yang mengikuti kelas cikgu dalam mata pelajaran sains. Hari ini kita masuk topik baru, topik seterusnya iaitu bab 4, pembiakan. Okey, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 90. Okey, bab 4 ni cikgu nak menyentuh subtopik 4.1 iaitu pembiakan seks dan pembiakan seks. Okey. Pembiakan seks dan pembiakan seks ya. Okey, sebelum tu pelajar mesti mengetahui apakah maksud pembiakan. Di mana pembiakan ialah proses penghasilan individu baharu oleh organisma hidup. Pembiakan merupakan ciri asas bagi setiap organisma hidup. Pembiakan boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu pembiakan seks dan pembiakan seks. Sebelum kita teruskan, pelajar mesti mengetahui apakah dia obstetrik dan ginekologi. Okey. Di mana dalam biasa kalau kita pergi hospital, dia akan sebut bahagian ONG. Di mana bahagian obstetrik dan ginekologi merujuk kepada doktor pakar yang mengamalkan ilmu perubatan berkaitan kehamilan, dikenal sebagai pakar obstetrik dan ginekologi atau ONG. Okey. Dalam pembiakan terbahagi kepada dua jenis iaitu pembiakan seks dan pembiakan seks. Di mana pembiakan seks melibatkan sel pembiakan, manakala pembiakan seks tidak melibatkan sel pembiakan. Okey, jom kita tilik satu persatu. Okey, melibatkan sel pembiakan berlaku kepada siapa? Kepada manusia, haiwan peringkat tinggi iaitu mamalia, contoh manusia dan haiwan yang sekeliling kita lah, seperti burung, ikan, reptilia dan amfibia. Berlaku juga kepada tumbuhan berbunga. Manakala pembiakan seks tidak melibatkan sel pembiakan, ia berlaku kepada tumbuhan, contoh bawang, halia, ubi kental. Organisma ringkas seperti amoeba, hydra dan paramecium. Okey, amoeba, hydra, paramecium pelajar telah mengenali dalam topik yang lalu. Beberapa organisma hidup yang menjalankan pembiakan seks. Ini contoh tumbuhan berbunga, bunga matahari, haiwan beruang kutub, burung, okey. Dan juga ikan, ular, katak, ia menjalankan pembiakan seks. Manakala ini adalah contoh organisma hidup yang menjalankan pembiakan seks, tidak melibatkan sel pembiakan, iaitu contoh pokok bawang, haiwan peringkat ringkas iaitu paramecium, hydra dan sebagainya, contoh ya. Ini adalah contoh pokok halia. Okey, ni haiwan peringkat rendahlah, peringkat ringkas. Beberapa organisma hidup yang menjalankan pembiakan seks. Okey, seterusnya, apakah maksud pembiakan seks? Pembiakan seks merupakan jenis pembiakan utama yang dijalankan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan peringkat tinggi seperti manusia lah dan haiwan yang ada di sekeliling kita, yang kita nampak mata kita lah. Pembiakan bagi manusia bukan sahaja untuk menghasilkan zuriat, malah melibatkan ikatan kekeluargaan dan kasih sayang. Okey, kita tengok satu persatu pembiakan seks. Ia melibatkan induk jantan yang membawa sel pembiakan jantan dikenali sebagai sperma. Manakala induk betina yang membawa sel pembiakan betina dikenali sebagai ovum. Okey,
sperma dan ovium kita dah tengok video dalam topik yang lalu. Okey. Ini adalah proses penghasilan gamet di mana induk jantan mempunyai testis dan menghasilkan gamet jantan iaitu sperma. Rupa dia macam ni. Okey, manakala induk betina mempunyai ovari di mana ovari menghasilkan gamet betina iaitu ovum. Okey, pembiakan seks. Pembiakan seks melibatkan generasi baru yang berbeza daripada induknya dan menunjukkan variasi genetik. Proses pertama yang terlibat ialah persenyawaan. Okay, kita tengok jadual 4.1 boleh wujud dalam buku teks juga di mana perbezaan antara persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Okey, pelajar mesti mengetahui dan membezakan persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Ciri-cirinya berlaku apabila contoh persenyawaan dalam berlaku apabila nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk betina. Di mana kalau persenyawaan luar, nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di luar badan induk betina. Maksudnya di luar badan induk betina. Tempat berlaku percantuman. Sekiranya persenyawaan dalam, induk jantan membebaskan gamet jantan di dalam badan induk betina. Manakala persenyawaan luar, induk jantan membebaskan sperma dan induk betina membebaskan ovum. Persenyawaan ini berlaku di dalam air. Okey. Proses. Dari segi proses pula, persenyawaan dalam, gamet jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina dan mempunyai gamet betina dan bercantum membentuk zygote. Manakala gamet jantan biasanya berenang menuju ke arah telur dan bercantum dengan gamet betina untuk persenyawaan luar. Jadi ada beza. Okey. Pelajar mesti boleh membezakan persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Okey, ini contoh ya, Rajah poin 2 dalam buku pun ada juga persenyawaan dalam oleh pepatung. Okey, berlaku dalam badan induk betina. Manakala Rajah 4.3 persenyawaan luar oleh ikan di mana sperma dalam ikan jantan gametnya akan keluar dalam air, begitu juga ovum dan persenyawaan berlaku di dalam air. Ini adalah contoh persenyawaan luar. Sel sperma. Anthony van Leeuwenhoek merupakan sejenis saintis pertama yang mengkaji sel sperma menggunakan mikroskop pada tahun 1677. Okey, ini adalah pembiakan seks pula. Okey, kita tengok gambar itu contoh pokok bawang ataupun organisma peringkat ringkas, peringkat rendah. Pembiakan seks berlaku dalam organisma ringkas seperti amioba, paramecium dan hydra. Tumbuhan seperti bawang, halia dan ubi kentang juga membiak secara seks. Bagi pembiakan seks, hanya satu induk yang terlibat. Okey, ini contoh pembiakan seks lagi. Persenyawaan tidak berlaku dalam pembiakan seks, maksudnya persenyawaan tidak berlaku dalam pembiakan seks. Individu baharu yang dihasilkan adalah seiras secara genetik dengan induknya. Variasi tidak wujud dalam kalangan anak. Okey, ini adalah contoh kultur tisu.
Okey, kultur tisu ialah contoh bioteknologi dalam penghasilan individu baharu. Teknik ini akan menghasilkan tanaman baharu dalam tempoh masa yang singkat. Okey, pembiakan Essex ni tapak Sulaiman ya, melalui belahan dedua. Pertunasan, penjanaan semula, pembentukan spora, pembiakan vegetatif. Okey, ini adalah contoh-contoh pembiakan Essex. Okey. Kita faham satu persatu. Apakah dia pembiakan Essex melalui belahan dedua? Okey, belahan dedua ialah pembahagian satu sel induk kepada dua sel anak. Contoh amoeba, paramecium dan bakteria. Okey, ini contoh dia belahan dedua. Pertunasan. Okey, ini contoh pertunasan hydra. Apakah maksud pertunasan? Proses pembentukan tunas dan pada badan organisma. Tunas bermula sebagai satu struktur yang berkembang dan kemudiannya terputus dan membentuk individu baru. Contoh hydra dan yeast. Ini adalah contoh pertunasan. Okay. Penjanaan semula. Okey, ni gajah. Boleh rujuk buku teks juga di mana buat proses dan akan membentuk individu baru. Penjanaan semula berlaku daripada kebolehan fragmen organisma tertentu yang tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang lengkap. Okey, dia terpotong, akhirnya ia membina individu baru yang lengkap. Contoh cacing, bibih, tapak Sulaiman, Planaria dan Spirochera. Penjanaan semula, contoh gambar ya. Okey. Pembentukan spora. Ni kita nampak tak pembentukan spora, ada putih-putih tu dekat pokok paku pakis tu. Pembentukan spora ialah proses penghasilan spora di dalam sporagium. Selepas sporagium pecah, spora yang halus dan ringan akan disebarkan oleh angin. Apabila sampai di tempat yang lembap, spora tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contoh alga, kulat, paku pakis dan bakteria. Ini contoh pembentukan spora ya. Okey, kita pergi kepada pembiakan vegetatif di mana contoh pembiakan vegetatif melibatkan pokok baru tumbuh melalui akar. Contohnya pembiakan vegetatif halia. Pembiakan vegetatif merupakan satu cara untuk menghasilkan tumbuhan baharu daripada bahagian vegetatif tumbuhan induk selain bunga. Contoh bahagian vegetatif ialah akar, batang, bawah tanah, batang rayap, berbawang dan daun. Contoh lobak merah, strawberry, halia, ubi keladi dan ubi kentang. Ini contoh pokok yang mengalami pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif melibatkan akar, daun dan batang. Okey. Tumbuhan baru, melalui akar, lobak merah, ubi keledek. Bahagian akar tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Melalui batang, bahagian batang tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Melalui daun, ini daun apa? Daun setawar kan? Bahagian daun tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Kepentingan pembiakan. Semua organisma hidup membiak bagi menghasilkan individu baru.
Apalagi kepentingannya? Pembiakan sangat penting untuk menambahkan bilangan organisma suatu spesies. Kegagalan organisma menghasilkan individu baru boleh menyebabkan kepupusan. Pembiakan dapat meningkatkan jumlah individu yang sama spesies. Pembiakan menurunkan maklumat genetik kepada generasi baharu. Okey, sampai sini sahaja untuk subtopik kali ini, pembiakan seks dan pembiakan seks. Okay. Cikgu harap selepas ini, selepas mendengar, pelajar mengikut arahan dan membuat tugasan seterusnya. Okey, iaitu menjawab soalan dalam buku proses kir dan juga kuisis berbentuk Google Form juga dan juga kuisis sebagai aktiviti pengukuhan pelajar. Selamat belajar semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye.